macam mana nak buat? Maknanya kan angkat lampu. Kita nak tutup. Itu gelap. Ha? Itu gelap. Kita nak lampu. Sekejap, stop ni, internet slow lah. Okay, hai. Siapa yang dah join tu? Siapa yang dah join tak nampak lah. Tak tahu siapa yang dah join. Okay, baru ada 8 views. Kita tunggu lagi 2 views je. 10 je views. Okay. Okay, mana yang dah join tu? Macam kita dah tahu hari ni akan nak ajar algebra. Okay, tahu algebra? Okay, algebra tu yang adik-adik form 1 baru tahu tahun ni. Okay. So, sebelum masuk algebra, adik kena tahu nombor positif dan nombor negatif. Okay. So, nombor positif. Okay, nombor positif dan nombor negatif. Okay, sebelum masuk algebra tu, kita kena tahu dulu lah positif dan negatif. Okay, macam yang adik-adik dah tahu kat sekolah, positif jumpa positif sama dengan positif. Macam tu kan? So, negatif jumpa negatif, dia akan jadi positif. Positif jumpa negatif jadi negatif. Lepas tu negatif jumpa positif, dia jadi negatif. Macam tu. Okay. So, ini asas je. So, benda-benda macam ni akak tahu mesti ramai yang dah tahu benda ni. So, akak tak nak cakap yang dah tahu tu dah pro. Okay, so benda ni asas. Korang kena ingat betul-betul. Okay, sebelum yang lain tu join, sebelum ramai, akak nak kongsi dululah kenapa kena belajar benda ni. Okay, so Sifu akak, Sifu tutor-tutor Mathscase ni pernah cakap, okay, ada 2 jenis bangunan tau. Ada bangunan yang tinggi, bangunan A nama dia. Okey, bangunan yang tinggi ni 88 tingkat tau, 88 tingkat. Okey, bangunan B ni 2 tingkat je. 2 tingkat je. Ni B. 2 tingkat sahaja. So, antara 2 bangunan ni, mana yang adik-adik akan pilih? Okey, so mesti bangunan B betul. Kenapa bangunan B? Sebab bangunan B ni kukuh, bawah dia besar, asas dia besar. So, bila bawah dia besar, dia susah nak runtuh. Okey, kalau bangunan A ni pula, dia tinggi. Walaupun dia tinggi macam mana pun, tapi dia cepat runtuh. Kenapa dia cepat runtuh? Sebab asas dia kecil je. Sikit je, asas dia tak kuat.
So macam itulah untuk adik-adik yang sekolah menengah ni, asas memang kena kuat. Kalau kuat asas, belajarlah, bagilah soalan susah macam mana pun, confirm boleh jawab. Okey, faham dan bangunan ni? Okey. So adik-adik kenalah jadi macam bangunan B tu. Okay, sekejap akak nak baca komen siapa tu. Okay, oh Kak Suhaida, hai. Okey, ada Tuta Amirul. Okey. So kita dah boleh start Okey, so macam kat sekolah dia belajar cuma positif jadi positif macam tu So kat sini akan nak ajar yang positif ni dia sebagai perempuan. Okey, positif ni sebagai perempuan. Negatif ni sebagai lelaki. Okey, so kita buat cara dia contoh positif jumpa positif jadi positif. Kenapa? Perempuan dengan perempuan boleh pegang tangan. So boleh pegang tangan, so dia boleh lah. Gitu. So kat sini dia jadi boleh gitu. Okey, lelaki dengan lelaki boleh pegang tangan. So boleh pegang tangan macam tu. Okey, perempuan dengan lelaki tak boleh pegang tangan. So jawapan dia tak boleh. Negatif ni tak boleh. Okey, lepas tu ada sudah Kak tanya. Kak, saya lelaki, tak boleh tu pegang tangan mak saya perempuan. Akak tak cakap mak dengan anak, akak cakap kawan-kawan. Okey, kau lelaki jangan pegang tangan perempuan pula. Kawan-kawan perempuan. So tak boleh. Sama juga dengan ini. Lelaki tak boleh pegang tangan perempuan. So tak boleh macam tu. Okey. So ini asas dia, adik-adik kena tahu. Okey, sekarang akan nak masukkan nombor. Okey. Nombor contoh nombor dia 2 tambah 2. Jadi berapa? Okey, confirm lah. 2 tambah 2 confirm jadi 4 betul? Jadi 4. Okey, kenapa jawapan dia 4? Kenapa bukan negatif 4? Kenapa bukan 4.1, 4.2, 4/2 ke kan? Okey, so kenapa 4? So, inilah asas dia. 2 ni positif. 2 ni positif. Positif jumpa positif. Positif jumpa positif, positif. Sebab tu jawapan dia positif. Okey, faham tak? Okey, nampak Okey, sekarang ni akan nak tukar pula. Dia jadi negatif. 2 ni depan ni je akan letak negatif. Negatif 2 tambah 2 sama dengan berapa? Kak dah tahu dah. Mesti ada yang pegang-pegang kalkulator lah, apalah kan. Dia dah start gelabar dah pegang kalkulator. So, tak payah pegang kalkulator. Tengok ni. So, kat sekolah kan kita belajar kan nombor besar tolak nombor kecil. Macam tu kan. So, guna konsep yang sama. Okey, tapi sebelum tu, ni ada negatif depan. So, kita tengok balik. Negatif jumpa positif. Negatif jumpa positif jadi negatif. So operasi dia tolak. 2 tolak 2. Jadi berapa? Kosong. Nampak kosong. Simple. Simple kan? Tak payah tekan-tekan kalkulator. Okey. So ini basic dia. Okey, akan upkan lagi. Kita jadikan nombor besar pula. Negatif 3 tambah 2. Negatif 3 tambah 2. Okey, so negatif 3 tambah 2 macam mana nak buat? Okey, sama juga cara dia. Ini negatif, ini positif. Okey, negatif jumpa positif dah akan jadi negatif. Nampak? Okey, so bila dah jadi negatif, 3 tolak 2. Nombor besar atau nombor kecil? Macam biasa. 3 tolak 2. 1. Okey, sekarang ni ada masalah sikit. Masalah kita dekat sini, negatif ni kan. Okey, ada nombor besar, ada nombor kecil. Tengok nombor besar. 3. 3 dengan 2 sampai besar 3. So 3 tengok dia punya depan apa negatif. So letak negatif. Dah siap. Okey, simple. Tak payah tekan kalkulator. So kalau nak tekan kalkulator pun dah tahu dah, tekan je 3 tolak 2. So negatif ni pandai-pandai letak sendiri. Sebab bila tekan kalkulator letak negatif tambah 2 ni jadi lambat tekan kalkulator. Tak lagi-lagi yang form 1, dia baru nak dapat kalkulator, baru nak pegang, baru nak kenal mana nombor 1, 2, 3 kan. So dia jadi susah sikit. Okey. So inilah dia cara dia. Okey. So dah faham benda macam ni? Okey, boleh hadam dulu. Ada adik yang baru masuk, boleh tengok dulu whiteboard ni. Nampak tak whiteboard ni? Macam tak nampak je. Akak depankan lagi. Okey, akak depankan lagi. Akak adjust dulu.
saya adjust. Okay, untuk adik-adik yang baru join tu boleh hadam dulu benda ni, salin ke, okay. So teknik ni memang tak sama dengan kat sekolah, okay. Kat sekolah dia just ajar negatif, positif, negatif macam tu. So pandai-pandailah kira pakai kalkulator, tekan sendiri, okay. Akak nak ajar cara yang lain sikit, gitu. Kurang tinggi lah kan. Okey tak? Nampak tak jelas tak? Dia nampak jelas. Nampak? Oh, macam sengit sangat. Macam tadi pun okey. Jauh sangat. Okey, mana yang baru join tu boleh tekan share, ada share kat bawah tu, boleh tekan. So biar ramai lagi boleh nampak benda ni. Kurang tinggi ya. Pakai kursi ni. Nak pakai kursi ni. Lah, okey. Okey, kita sambung Okey, benda ni dah settle kan? Okey, benda ni dah settle. So, akan nak masuk dekat algebra dia. Okey, nak masukkan huruf. Okey, dah ready untuk sesatkan kepala dengan huruf-huruf yang bukan-bukan tu? Okey. Dia tak padam Okey, kita nak masuk ke algebra tapi operasi tambah dan tolak dulu. Tambah dan tolak tak jelas. Tambah dan tolak. Okey, ni operasi tambah dan tolak tau. Okey, operasi tambah dan tolak. Okey, mana-mana yang tingkatan 1 ke, okey, baru nak masuk tingkatan 1 ke, dah form 1, dah form 2 tapi still tak faham algebra, ingat benda ni. Okey, operasi tambah dan tolak. Okey, dia akan dalam buku latihan ke, dalam buku teks ke, okey, dalam buku latihan buku teks ke, dia kena mesti ada contoh yang macam ni. A tambah A. A tambah A. Kalau tolak pula A tolak A. Macam tu. Okey. Okey. So boleh je nak tukar huruf lain. Okey, boleh je. Okey, akak tak nak lah huruf A. A ni macam biasa sangat lah A biasa sangat. Kita tukarlah jadi huruf lain. Okey, tukar huruf lain jadi huruf K. K tambah K. Nampak? K tambah K. Macam pening kan? Baru tahu kan? Oh, boleh letak huruf lain Boleh, tak ada masalah. Okey, so K tambah K. Jadi berapa? Okey, kalau depan huruf tu tak ada nombor, dia confirm ada nombor 1 kat depan ni. Okey, cuma orang takkan tulis 1K. Kau pernah nampak ke orang tulis 1A macam tu? 1A tambah 1A. Tak pernah tak akan ada orang buat macam tu. Okey, so potong 1, tak payah ada 1. Okey, K tambah K maksudnya 1 tambah 1 jadi 2K. Macam tu. Okey, dia akan jadi 2K. Okey, 2K ni dah settle lah ni, dah siap. Okey, dengan syarat huruf dia kena sama. Huruf kena sama. Kalau tak sama, kita tak boleh nak buat apa. Okey, kita tengok contoh lagi. K tambah J. K tambah J. Okey, kita tengok huruf ni. Sama ke tak sama? Confirm dah tak sama kan? Confirm tak sama. Ni K, ni J tak sama. Ini kambing. Ini katak. Mana boleh kahwin. So salin je lah balik. Kita tak boleh nak buat apa dah huruf ni. Macam tu je. Okey, abaikan je. Dah siap lah ni. Okey. So, dah settle benda ni. Kita dah faham benda ni. Bila tambah, kita tengok huruf depan dia. Okey. So, bila dah tambah, akak bagi contoh lagi. 2K. Anak lelaki asyik K je. Okey. 2S tambah 3S. Okey. Macam akak cakap tadi, kita tambahkan huruf
depan dia. Okey, kita tambahkan huruf depan dia. 2 dengan 3. Tengok dulu huruf sama tak sama ni. Ni S, ni S. Sama kan? Okey, so baru kita letak S je. Macam tu. Lepas tu kita tambahkan nombor dia. 2 tambah 3, 5. Dah siap. Okey, macam tu je. 5S dah siap dah 5S. Okey. So, ini je algebra. Belum Okey, yes. Ini memang simple gila. Soalan periksa pun takkan keluar macam ni. Takkan keluar yang complicated sikit. Okey. So, yang ini akak ubah. Negatif 2S tambah 3S. Okey. Tambah 3S. Okey. So, sama juga konsep dia tadi. Nampak kan huruf sama kan? Bila huruf sama, kita tulis je balik huruf dia. Macam tu. Okey, bila S dia dah tulis, kita tengok nombor dia pula. Okey, ini negatif 2, ini 3. Okey, kita tengok. Ni negatif, ni positif. Negatif jumpa positif, negatif. Okey, kan kita belajar kan daripada 1, 2, 3 nombor kan. Tolak je lah. 3 tolak 2, 1. Jangan tulis 1 lah. Okey, tengok siapa lagi besar? 3 ke 2? 3. 3 apa depan dia? Positif. Dah, siap. Ni je jawapan dia. S sahaja. Settle. Okay, algebra ni senang sangat. Korang ni kalau basic pun tak settle, sebab tu korang jadi susah. Okay, kita contoh lagi. Kita tengok lagi contoh. Okay, tengok lagi contoh. Ada tak? Okay, kita tengok sekejap Aku nak tengok dulu siapa yang dah masuk kita punya live ni. Wah, ada yang tolong share lah. Ada student, dia memang kita punya penonton tegar. Okay. Dia tolong share. Alamak, Cik Rafiq tengoklah pula. Okay. Okay, Cik Rafiq. Cik Rafiq. Okay. Okay. Oh, ada Najmi lah. Najmi tengok. Alright. Okay. Thank you Kak Halimah. Kak Halimah kata senang. Okay, kalau Kak Halimah kata senang, orang lain mesti budak-budak ni mesti kata lagi senang kan. Algebra ni memang senang. Okay, kita dah settle operasi tambah. Kita tengok operasi tolak. Okay, tengok operasi tolak. Okay, kita tengok operasi tolak pula. Operasi tolak pun sama je cara dia. Sama saja. 5 kan ni? 7X. X lah yang selalu korang akan nampak dalam periksa kan. Dalam soalan memang X. Ni X Ada budak tanya kak, ni N ke? Ni X. Buruk sangat tu tulisan aku ni. Ni X. 7X tolak X. Nampak? Okay, 7X tolak X. Okay, so nampak ni tadi akan cakap apa? Depan huruf mesti ada nombor. Nombor dia berapa? 1. Orang takkan tulis 1X. Orang gila dia tulis macam ni. So jangan tulis. Macam tu. Okey. Sekarang kita tengok. 7 tolak 1. Oh, sebelum tu tengok huruf sama tak? Sama. Okey, sama baru kita jalan. 7 tolak 1. Huruf belakang dia apa? X. Letak X. Dah, itu je. Simple. Simple kan? Okey, kita teruskan lagi. 6. 6T tolak positif. Mana ada orang tak positif sini? Negatif 2T. Macam tu. Okey. Ada negatif, ada 2 kali. Okey, kenapa dia kurungan? Kau tengok kalau tak ada kurungan, contoh 2 tolak 3. Apa benda ni? Mana ada kau belajar? Aku tak pernah belajar pun dah tinggi. Orang lain belajar tinggi, dia takkan ada dua operasi kat tengah macam ni So dia mesti letak kurungan macam tu. Okey, akan tengok ramai budak dah form 3 pun dia masih lagi tak letak kurungan macam ni. Wah, patut bangga dah siap. Macam ni, apa benda ni? Mana 2 tolak 3? Amboi. So kena letak kurungan lah baru kita tahu 2 tolak negatif 3. Macam tu. Okey. Okey, so yang ini kita tengok. Ada tolak 2 ni kan. Ni 2T ni negatif. So kita tengok tengah ni. Negatif dengan negatif jumpa negatif. Lelaki jumpa lelaki. Jadi apa? Boleh pegang tangan. So negatif, positif. Benda sama, positif. So 6 tambah 2. Okey, 6 tambah 2. 8. T. Dah, T sahaja. Dah cukup tu je.
Boleh? Okey, dah siap dah ni. Simple. Tengok huruf dia sama kan? Huruf sama. So, dah lah tu je lah. Huruf sama, jalan je terus. Huruf tak sama, okey, kita tengok contoh huruf yang tak sama. Okey, contoh huruf yang tak sama. Tiga apa korang nak ni? 3S tolak R. 3S tolak R. Okey, yang ini tengok huruf. Apa-apa pun tengok huruf dulu. S dengan R sama kan? Apa kan? Dah biar je gitu. Tak apa salin balik. 3S tolak R. Dah siap. Dah confirm. Jangan ragu-ragu kan? Dia betul ke ni? Ni ke jawapan dia? Buat UPSR dulu saya belajar final jawapan akhir dia nombor. Habis dah kata satu kau belajar macam ni je lah. Jangan nak ubah-ubah pula apa yang kau belajar dulu tu. Okey? Ini je. Dah confirm. Okey. Settle. Okey? Settle lagi ni. Jangan nak baca komen balik. Okey? Okey, dah ramai ramai views. Okey dah, alhamdulillah 19. Okey. Oh, ada orang tak nampak muka kakak. Okey, akak nampakkan muka sikit je lah. Malulah kita. Okey. Okey. Okey, ada orang buat dekat chat tu akak nampak ada yang buat apa tu? Jejak kasih. Sudah lama dengan Kak Yus je. Biasalah tu. Okey. Dia memang suka betul dengan Kak Yus ni. Ramai gila suka Kak Yus. Siapa datang mes sikit tak suka Kak Yus tu memang pelik. Okey. Okey. Okey, kita sambung Sambung algebra Okey, aku dah promote Kak Yus pula dah. Okey. So, yang ini algebra tambah tolak settle. Settle Okey, ingat konsep. Bagi je soalan apa settle. Okey, sekarang akan nak masuk operasi darab. Operasi darab Darab. Okey, operasi darab ni tak susah pun. Tak payah nafas sifir, tak payah. Okey, yang tak hafal sifir tu yang jadi susah. Korang dah tingkatan 1 ni dah boleh pakai kalkulator. Kalau hafal sifir, lagi senang cerita. Lagi senang, congak je. Dah dapat. Kalau tak hafal sifir tu, yang kena tekan kalkulator 1 darab 2 pun tekan kalkulator. Malulah. Okey, so contoh A darab B. Okey, untuk darab tak payah tengok huruf sama ke tak sama. Kita bantai semua. Okey, sama ke tak sama tu, sama ke tak sama ke, jalan je. Memang kena buat. Contoh A darab B kan. So dia akan jadi A B. Dapat. Tak ada darab. Okey, buang darab dia. So dia terus dapat. Okey. Nampak operasi darab dia jadi rapat. Contoh lagi. 3 darab T. Dia akan jadi apa? Ni T bukan E. 3 darab T jadi apa? 3T. Nampak? 3T. Ya, darab ni dia akan terus rapat macam ni. Ini pun budak darjah 6 boleh belajar. Okey, bukan tingkatan 1 je. Darjah 6 pun boleh belajar. Saya silap darjah 6 pun boleh ajar budak tingkatan 3. Okey, so 3 darab T, 3T. Simple. Okey. Yang jadi tak simplenya bila dia huruf sama. Bila operasi darab ni huruf sama yang jadi masalah. Contoh A darab A. Jadi apa? A kuasa 2. Alamak kak, mana datang kuasa 2 tu? Macam mana jadi kuasa 2? Okey, untuk permulaan dia, secara basic je, kuasa 2 ni datang sebab dia ada 2A. Okey, kalau ada 2A, 2 lah kuasa dia. Okey, contoh lagi A darab A darab A sama dengan A kuasa 3. Yes, sebab dia ada 3A. Okey, ada 3. 1, 2, 3. So, 3 lah kuasa dia. Macam tu. Ini secara kasar je. Okey, akan nak masuk secara dalam dia. Secara dalam dia, kenapa dia jadi 2 ni? Sebab, okey, setiap huruf ni dia ada kuasa dia. Kuasa dia berapa? Kuasa 1. Dia ada kuasa. Okey. Okey, so bila dia ada kuasa, bila operasi darab, dia akan jadi kuasa dia akan bertambah. Macam tu. Okey, dia tambah dekat kuasa. 1 tambah 1. Itu yang jadi 2. Nampak tak? Okey, ini indeks nantilah korang akan belajar lebih dalam. Indeks tu korang akan belajar bab 1, tingkatan 3 nanti. Macam tu. So, asas dia kena faham lah. Budak-budak form 3, tingkatan 3, dia susah nak belajar bab indeks sebab kat sini. Dia lemah kat sini, operasi darab ni. Okey, dia tak tahu macam mana kuasa tu kena tambah ke, kena tolak ke. Macam tu. Okey, so yang ini kena kuat lah.
So 1 tambah 1 jadi 2. Takkan nak ajar pula dekat kalkulator 1 tambah 1 kan. Okey. Yang ini kenapa jadi 3? Sebab 1 1 1. So bila darab kuasa dia akan bertambah. 1 tambah 1 tambah 1 3. Okey. Ha. Yes. Apa Kak Yu kata? Kak Yu kata tu boleh jadi boy-boy ada kuasa. Yes. Kau sekolah rendah, kau tahu boy-boy tapi kau tak ada kuasa kan? Sekolah menengah, yes, ada kuasa ni. Banyak kuasa ni. Korang boleh jadi boy-boy lah. Ada kuasa. Kuasa 1, kuasa 2. Okey. Dia bukannya kuasa air tu semua tak ada. Kuasa air, kuasa api tak ada lain. Okey. So kita nak pergi yang seterusnya, darab. Okey, contoh 3S darab S. Okey. Okey, ini huruf dah sama ni. Huruf dah sama. 1 ada nombor, 1 tak ada nombor. So, akan cakap apa tadi? Bila huruf tak ada nombor, depan dia nombor 1. Good. Depan dia nombor 1. So, 3 darab 1. Tak payah tulis 1 Akak je tulis 1. So, 3 darab 1, 3. Tulis balik 3. S darab S. Jadi apa? S kuasa 2. Macam tu je. S kuasa 2. Okey? Dah, 3S kuasa 2. Sebab huruf dia sama. Sama balik ke konsep yang atas ni. A darab A. Okey? Yes. Kak Yus dah pandai dah. Kak Yus ni dia susah betul tau nak hafal, nak faham bab sekolah menengah ni. Tapi bila Kak ajar ni, dia boleh faham terus. 3S kuasa 2. Nampak? 3S kuasa 2 dia jawab. Takkan Kak Yus boleh buat, korang tak boleh nak buat. Come on. Okey? So, 3S kuasa 2. Okey. So, ini je yang darab. Okey. Ni nampak senang kan? Okey, akak upkan level sikit je level dia. Okey. Akak letak negatif. Negatif sikit je. Negatif 5R darab negatif 2R. Okey. Okey, muka jangan kerut-kerut Muka jangan kerut-kerut tengok soalan macam ni. Soalan ni senang je. Okey. Okey, sekejap kat masuk komen. Okey, share lah, share benda-benda macam ni. Senang ni. Petang-petang tak ada buat apa kan, tengok TV lah, main PUBG lah, main COD lah, apa semua. So, betul belajar lah. Belajar petang-petang ni. Buat latihan yang senang-senang. Okey, kenapa akak back to basic benda ni? Sebab ni nak cerita sikit lah Okay, this is true story lah. Okay, benda basic ni korang kena kuasai betul-betul. Kena hadam, kena masuk. Belajar tu masuk otak, masuk hati, masuk telinga, masuk hidung, masuk mata. Semua kena belajar ikut lubang-lubang tu semua. Okay, jangan masuk telinga kanan tu keluar telinga kiri. Tak boleh. Okay, benda ni belajar bukannya untuk periksa je. Sampai sekarang, sampai korang kerja nanti pun pakai. Tak percaya, kerjalah dulu. Baru tahu pakai tak pakai benda ni. Okay, so kena master benda ni. Benda ni kena pegang kuat-kuat. Alright, siapa yang dapat jawab tu? Mursyid. Yes, alah Mursyid. Mursyid dah pandai. Tak payah jawab lah Mursyid. Okay, Mursyid. Okay, akan nampak yang form 5. Nampak yang form 5 pun join. Alamak, percayalah korang. Mursyid baik, Mursyid. Okay, so kita teruskan Okay, akak malas nak beletir-beletir ni. Nanti jadi sampai pukul 5 kan. Okay, so cara jawab dia, tengok huruf sama tak sama? Huruf sama. So, bila huruf sama, letak dulu R. Nampak apa saya darab kan? So, R darab R, R kuasa 2. Okay, R kuasa 2. Okay, tengok. 5 darab 2, 10. Lepas tu tengok. Ni negatif, jumpa negatif, positif. Dah siap. So, jawapan dia 10 R kuasa 2. Kenapa tak ada negatif? Tengok ni. Okey, ada orang tanya kenapa tak ada negatif? Negatif jumpa negatif kan jawapannya positif. So, positif lah jawapan dia. Tak payah letak negatif. Macam asal-asal tadi kita belajar. Ingat lagi tak? Ke dah hilang ingatan dah? Senang je benda ni. Okey, boleh? Okey, ada orang still tanya lagi. Kenapa tak ada negatif kan? Okey, kita bagi lagi contoh. Dia nak negatif, kita bagi soalan yang ada negatif. Okey. Korang nampak kan benda ni? Jelas kan? Okay. Kita tengok lagi contoh soalan yang ada negatif dan positif. Sebab orang tanya, kenapa jawapan dia tak negatif? Okay, kita bagi jawapan yang negatif. Negatif, 4. Huruf apa korang nak? Korang nak huruf apa? Huruf D. Okay, huruf D. Negatif 4D darab
3I. Okey, macam mana nak buat soalan ni? Okey, huruf tak sama kat cakap apa tadi bila operasi darab? Bantai je. Okey, jangan atau kata huruf tak sama, tak boleh buat. Biar je salin balik. Salin balik tu untuk operasi tambah dan tolak sahaja. Operasi darab dan bahagi kena buat. Alright? Okey. So, tu soalan macam ni. Tengok nombor dulu. Negatif 4 darab 3. Jadi, negatif ke positif? Negatif jumpa positif. So, jawapan dia negatif. 4 darab 3. 12. D darab I. D darab I. DI. Negatif 12 de. Negatif 12 de. DI de. Okey. Faham tak? Nampak tak? Senang je algebra ni. Rugilah kalau korang salah soalan-soalan macam ni. SPM pun keluar soalan macam ni. Tapi kat kertas 1 je lah. Okey. Kertas 2 pun untuk silibus, masih silibus lama kan. Belum silibus baru. Kalau silibus baru aku tak tahu macam mana. Kalau silibus baru tu dia dalam persamaan serentak ke. Okey. Kalau yang macam ni simple-simple kertas 1, 2 ada dalam 2, 3 soalan macam tu je. Okey. Okey. Oh, views dah banyak. Okey, betul negatif 12 DE, negatif 12 de. 12 de. Okey. Settle Okey, settle darab. Okey, kita nak masuk bahagi. Berapa dah? Oh, baru setengah jam. Setengah jam pun kau belajar dengan akak ni. Laju gila kan? Akak ajar memang laju gila. Okey. Memang banyak dah belajar dapat. Okey, darab dah settle. Bahagi. Kita nak masuk bahagi. Okey, bahagi. Bahagi ni kalau korang nampak dalam algebra ni, cepat-cepat tukar jadi pecahan. Dah bentuk pecahan. Per. Bukan per yang tukar 5 tu. Okey, per tu pecahan tu. Okey. So, contohlah kalau darab dia punya, okey, kita buat perbandingan Ini darab. Ini bahagi. Okey. Kalau darab tadi, korang akan nampak A darab A, kuasa dia makin bertambah betul. A kuasa 2 betul. A kuasa 2 kan. Tapi kalau bahagi, dia tolak. Dekat atas ni bertambah kan. Okey, kalau bahagi dia tolak tau. Contoh A kuasa 2 bahagi A. Okey, bila bahagi, dia punya kuasa tu tolak. Atas A ni operasi kuasa berapa? 1. Sebab tu dia tak tulis kan. Okey. So, 2 tolak 1. 2 tolak 1, 1. So, jawapan dia A. Nampak? Bila bahagi, kita potong kuasa dia. Okey. Bila darab, kita tambah kuasa dia. Form 1 memang makin keliru sebab ilmu baru nak masuk kan. Form 2 dia dah makin nampak lah benda macam tu. Okay, so akak tak benarkan soalan macam ni. Salah untuk adik-adik form 2, form 3, form 4, form 5. Salah soalan macam ni rugi besar. Okay, so kita nak teruskan dengan operasi bahagi. Yes, kuasa 1. Betul lah si Kak Ayus yang jawab ini. Lama-lama Kak Ayus ambil SPM ni, ambil PD3. Okay. Okay, so bahagi. Contoh lagi. 4 R kuasa 5. Ambil kau. Kuasa 5. Macam ni je budak-budak tingkatan 1 dah takut dah. Jangan takut jangan takut. Relax je. Soalan macam ni simple. Okay, bahagi. Okay, 4 R kuasa 5 bahagi 2R. Okay, tadi akan cakap apa? Bila nampak bahagi, kita buat dalam bentuk pecahan. Nak senang kan? Biasakan diri bila nampak bahagi buat bentuk pecahan. Kenapa? Okay, nanti biar adik buat banyak latihan, makin belajar tinggi-tinggi sikit, baru korang tahu kenapa baru buat bahagi. Tinggi-tinggi tu maksudnya form 2, form 3 lah. Alright? Okay, so bahagi kita buat 4R kuasa 5 per 2R. Macam tu. Okay, kalau ada jawapan pun, adik-adik tengok jawapan, dia akan dalam bentuk pecahan. Okey. Kita tengok jawapan dia dalam bentuk pecahan ke nombor ni. Okey. Tengok. Okey, tengok nombor 4 per 2. Boleh pemudahkan ke tak 4 dengan 2 ni? Boleh 4 dengan 2 ni boleh pemudahkan sifar 2. So 2 potong jadi 1 lah. 4 jadi 2. Okey.
Okey, lepas tu R dengan R kuasa 5 jadi R. Okey. 5 dengan 1. Tadi akan cakapkan bila bahagi kuasa dia jadi tolak. Tolak kuasa dia kan. So 5 ni potong. Jadi 4. Kenapa jadi 4? 5 tolak 1. Bawah ni ada lagi tak R? R dah tak ada. R dah tak ada dah. Sebelah sini dah tak ada R. Okey. Okey, dah tak ada R dah bawah ni. So bawah ni dah tak ada apa lah sebenarnya. So jadi jawapan dia 2 R kuasa 4. Okey. Settle. Macam tu je bahagi. Ya, macam ni je bahagi. Okey, ini sebab bawah dia nombor sama kan. Nombor yang kita boleh pemudahkan. Okey, akak cari soalan yang Kak fikirkan soalan yang tak payah ada pecahan jawapan dia. Okey, contohnya. Contohnya apa CP apa kita nak bagi CP. Soalan dia 10 12S kuasa 4 12S kuasa 4 bahagi 12S kuasa 4 bahagi 2 tak nak lah 4 6 12 macam senang sangat lah 18 6S kuasa 2. Okey. 18S kuasa 4 bahagi 6S kuasa 2. Okey, tadi akan cakap apa? Kita terus bentukkan dia dalam bentuk pecahan. 18S kuasa 4 per 6S kuasa 2. Okey. Okey, so macam mana nak buat ni? Okey, kita pemudahkan nombor dia dululah. Okey, 18 dengan 6 ada dalam satu sifir. Sifir berapa? Sifir? Dah ada yang orang jawab dah? Yes, 3S kuasa 2. Okey, macam mana dapat 3S kuasa 2? Ada yang tengah menganga. Macam mana nak jawab soalan ni? Tolong susahnya. Tak susah, senang. Sebab dah ada yang jawab dah. Okey, dah ada yang jawab. So, 18 dengan 6. Pemudahkan sifir 6. Sifir 6. Yes, sifir 6. So, bawah ni 6 potong jadi 1. 18 jadi 3. Sifir 6. Okey. Nampak senang kan bila hafal sifir? Bila tak hafal sifir, korang macam bawa nak tekan kalkulator 18 dengan 6 sifir berapa? Macam tu susah. Susahnya tak hafal sifir. Sebab tu lah banyak cikgu, lagi-lagi kalau dekat tempat tuition kita ni kan, kat Math Sketch Impian Mas tu kan, Kak Ayus paling pantang betul orang yang tak hafal sifir, lagi-lagi darjah 6 tu. Okey, kita orang semualah paling pantang orang tak hafal sifir. Sebab apa? Bila mendengar, inilah dia kesan dia. Sebab tu kita orang paling benci, paling patah, paling sakit telinga bila orang tak hafal sifir. So duduk kat rumah ni hafal sifir lah. Okey, main game boleh tapi duduklah 10 minit tu untuk hafal sifir. 10 minit je cukup. Okey, boleh janji janji. Okey. So kita teruskan dengan soalan ni. 3, okey, lepas tu S bawah ni, bawah dah tak ada S sebab apa? Atas dah tolak dah. 4 tolak 2, bawah dah tak ada dah. So atas tinggal 2. So jawapan dia 3S kuasa 2. Yes, ramai yang dapat jawab soalan ni. Senang sangat. So ini algebra yang senang. Nama pun tajuk kita intro hari ni kan. So ini je yang akan nak kongsikan untuk hari ni. Ramai yang boleh jawab. Okey, guna sifir 6 kot. Ramai yang jawab guna sifir 6. Alah, korang salah corak sifir. Siapa yang salah corak sifir tu Okey. Betul kata Impian Mas, PTM Impian Mas kerana hafal sifir memang diperlukan dalam kehidupan. Betul. Okey, kalau kereta nak hidupkan kereta kena pakai petrol. Kita nak hidup kena oksigen. Sama juga dengan matematik. Nak jawab matematik kena sifir. Itu je. Hafal sifir senang lain kau. Wah, macam aku lah kan. Okey, betul. Serius. This is true story. Okey. So, ini je untuk bahagi yang akan nak ajar untuk hari ni.
Senang. Okay, so okay, dah lama juga kan aku buat live ni. Tadi dah punya gugup tapi dia buat live dia macam best pula. Dia macam tak nak berhenti kan. Okay, so siapa yang nak belajar lebih lagi boleh tengok kita orang punya YouTube. Maskes, yes, Maskes ada YouTube. Carilah Maskes Taman Piamas, Maskes JDT. Ada YouTube. Lepas tu boleh tengok dekat Instagram kita. Kita ada Facebook, Maskes JDT. Type je Maskes JDT kat mana-mana semua kita ada. Telegram pun ada. Yes, Telegram kalau ada apa-apa tu tanya je dalam tu. Kita orang suka share-share kita soalan ke, soalan-soalan banyak kat dalam tu. Download je. Jangan malu. Okey, kalau ada adik yang tak kenal kita, tiba-tiba nak tanya soalan boleh. DM je dekat message tu. Dekat Facebook. Chat. Boleh messenger je. Tak apa, kita orang memang suka tolong orang. Tanya je, lagi-lagi PKP ni tak ada buat apa-apa kan kat rumah kan. Buka buku teks tu. Jawab soalan buku teks. Kau jawab soalan dalam buku teks tu, confirm kau boleh dapat A matematik. This is serious weh, serious. Motor. Okay. Betul. Okay, so ini basic je. Okay, orang yang baru nak jumpa algebra memang benda ni je yang dia akan nampak. Okay. Akak boleh je nak bagi. Ada je. Mana yang belajar dengan akak, dia akan dapat 50 soalan basic algebra. Macam tu. So, bila dia dapat, dia buat semua sekali. Tak kisahlah betul ke salah. Yang penting cuba buat. Biar salah masa latihan. Jangan salah masa periksa. Salah masa periksa, korang yang rugi. Dah tak guna dah nak nangis-nangis. Dah tak guna dah. Okay? Okay, so latih diri dengan soalan-soalan yang basic ni. Jangan sombong. Okay? Belajar ni ingat jangan sombong. Ingat diri kita dia tak tahu banyak. Makin tinggi korang belajar, makin banyak korang belajar, makin banyak yang korang tak tahu. Betul, serius. This is true story, babe. Takkan nak tipu pula. Hari ni hari apa? Hari Khamis, mana boleh tipu? Wah. Okay. So, korang video ni dah boleh share lagi, tak ada masalah. Okay, mana yang baru nak masuk tu, try lah jawab soalan ni. Okay, jangan nak baca komen. Wajib hafal sifir. Yes, betul. Betul, wajib sifir, betul. Jangan tanya umur Kak Yus. Jangan tanya umur Kak Yus lah. Ada hai korang ni. Sensitif tau tanya umur ni. Okay, lagi apa lagi? Lagi apa lagi? Ada lagi tak yang cuba jawab? Yes, algebra ni sangat senang. Okay, dah tahu basic, tahulah cara nak jawab soalan-soalan yang seterusnya. Okay, so minggu depan, waktu yang sama, hari Khamis pukul 3, dekat sini juga, dekat Maskes JDT juga. Sebelum kita Akak akan ajar lagi algebra. Kalau dapat muka akak je pukul 3 hari Khamis pukul 3 memang algebra je dah. Tak ada benda lain. Okay. So akak akan ajar level yang lebih sikit. Ni senang sangat ni. Okay. Tengok je dah tahu dah jawapannya berapa. Okay. So next week hari yang sama, waktu yang sama. Okay, macam siaran TV lah pula kan. Okay. Hari yang sama, waktu yang sama. Tunggu akak pukul 3. Okay. Kita akan jawab lagi soalan-soalan algebra yang lain. Okay, so kalau nak soalan lebih, join lah kita punya Telegram, Facebook, alright? Okay, rasanya ni je kot yang Kak boleh share untuk hari ni. Tak boleh lebih. Dia intro kena sikit-sikit macam wah seronoknya. Seronoknya algebra, senang je algebra kan. Okay, hafal yes. Hafal. Memang algebra memang senang. Ramai yang cakap senang kot, algebra senang. Okay, dekat sini je senang. Nanti masa periksa, terus jadi lupa dah semua. Alright. Okay, so ini je lah yang akan nak share untuk hari ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Alright, okay, bye-bye. Alah, Kamus baru nak join ke? Orang dah hampir lah, Kamus. Apa tu? Alah, hai Kamus. Apa Kak Rohaya? Okay, Kak Rohaya. Kita dah habis dah. Okay, bye-bye. Kita jumpa lagi minggu depan hari Khamis tau. Hari Khamis pukul 3 juga sama. Okay, bye.